Jenayah rasuah sekiranya berleluasa dan menjadi budaya sesebuah organisasi akan memberi kesan serta menjejaskan keseluruhan entiti dalam sistem sosial organisasi berkenaan. Ini termasuklah kesan terhadap pekerja, pelanggan, interaksi sosial, perkhidmatan yang ditawarkan, sistem dan prosedur dan sebagainya. Dan Amerika Syarikat di bawah kepimpinan Presiden Joe Biden ada melancarkan satu pelan strategi untuk membantras rasuah yang menggariskan beberapa pendekatan termasuk di pihak kerajaan dalam memastikan gejala ini dapat dibendung. Dan pastinya kita juga ingin melihat apa pendekatan yang boleh dilakukan di Malaysia ini. Usaha bagaimana yang harus digerakkan untuk pastikan budaya rasuah dapat dihentikan dalam masyarakat kita. Untuk itu kita akan bersama dengan Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertauliah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar bersama dengan saya. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Waalaikumsalam. Datuk Seri, kita bercakap mengenai pelan strategi Amerika terhadap rasuah. Sebelum ini kita didedahkan dengan statistik di Malaysia. Namun bagaimana di Amerika Syarikat sendiri? Indeks persepsi rasuah CPI di sana bagaimana jika ingin dibandingkan dengan negara kita? Sebenarnya dalam 5-6 tahun ini kita dapati bahawa CPI US telah jatuh daripada, kalau tahun 2015 tu dia dapat 16 per 180 negara. Tapi tahun lepas, tahun 2020, jatuh kepada 25 per 100. Jadi oleh itulah yang menyebabkan bahawa banyak dan juga termasuk orang-orang Amerika sendiri menyatakan bahawa tahap rasuah di Amerika telah bertambah rumit dan serius. Dan Datuk Seri, kita tak nak lihat jauh lah sebagai contoh di Amerika Syarikat, tapi kita juga ingin melihat kepada negara-negara jiran kita seperti di Singapura, begitu juga dengan Indonesia dan juga Thailand. Bagaimana agaknya prestasi Malaysia CPI itu berbanding dengan negara-negara lain ini? Okey, sebelum itu kita terang sedikit mengenai strategi yang dibuat oleh Amerika Syarikat. Dia ada 5 tonggak utama. Yang pertama, memoden dan juga memperkemaskan usaha cegah rasuah. Maknanya FBI dia telah gagal. Yang kedua, dia akan mencegah juga kemasukan wang haram dan juga kegiatan wang haram dan pengubahan wang haram. Yang ketiga, dikenali sebagai mempertanggungjawabkan kepada pelaku rasuah. Yang keempat, dia juga akan menekankan kepada memperkukuhkan rangka-rangka sedia ada itulah. Seperti syarikat-syarikat dan juga akhir sekali mereka kemaskan hubungan iaitu korupsi bukan sahaja dalam negara bahkan juga luar negara. Kerana banyak Amerika Syarikat ni memberi bantuan dan banyak tiris. Jika kita lihat kepada negara di Asia Tenggara ni, kita dapati bahawa Singapura lah merupakan sebuah negara yang paling kurang rasuah lah dari segi CPI. Tetapi kita juga kena ingat bahawa walaupun Singapura dikategorikan sebagai negara yang kurang rasuah di rantau ini, tetapi saya juga sedih kerana Singapura merupakan sebuah negara yang penyimpan iaitu offshore account yang terbanyak. Maknanya kebanyakan daripada ahli-ahli politik di rantau ini, mungkin termasuk juga negara kita, menyimpan wang di sana. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut dimasukkan juga sebagai kriteria untuk menentukan CPI. Jadi itu sebabnya di antara negara-negara lain, saya kira Thailand di belakang kita, Indonesia di belakang kita, tetapi pada tahun 2019 kita punya CPI telah meningkat dan juga perbaiki, saya rasa lebih kurang 10 takuk iaitu kejayaan lebih kurang 25 tahun sebelum ni. Tetapi telah jatuh kepada CPI 2020 apabila keadaan negara porak-poranda, keadaan politik tak menentu dan juga ekonomi pun telah merosot. Dan Datuk Seri katakan tadi salah satu perkara yang mungkin perlu dilihat untuk menentukan dari segi CPI ini adalah melihat kepada akaun luar pesisir di mana beberapa negara kita tahu menyediakan kemudahan ada akaun pesisir ataupun offshore ni dan sebagainya. Adakah Datuk Seri melihat pendekatan ini harus ditambah baik untuk kita menentukan dari segi CPI pada masa-masa akan datang, Datuk Seri? Ya, bagi kita saya rasa yang paling mustahak kali ialah iktizam
politik yang ikhlas ya daripada pemimpin kita sendiri. Maknanya apabila seseorang pemimpin itu, terutama sekali Perdana Menteri ya, seperti juga Joe Biden, beliau telah memulakan satu strategi ini kerana bagi beliau rasuah ini merupakan satu kanser yang menyebabkan negara itu porak-poranda, ekonomi pun dah terjejas, yang ketiga dapat tiba demokrasi dia terhakis. Jadi itu bagi saya sebagai pemimpin, Perdana Menteri kita sendiri dan juga menteri-menteri hendaklah tunjuk contoh yang baik dan jadikan rasuah itu sebagai satu satu perkara yang kita patut hapuskan dengan serius kerana kita pun ada plan integriti nasional tetapi saya nampak tidak begitu diambil indah. Sedangkan plan ini kalau dibandingkan dengan strategi yang dibuat oleh markah syarikat, kita pun ada plan yang ada kelas ya, yang boleh mengurangkan rasuah. Itu sebabnya saya rasa iktizam politik yang kuat daripada pemimpin. Yang kedua sudah tentu efektifnya kita punya agensi penguatkuasa dan sokongan daripada rakyat. Dan pastikan bahawa rakyat kita ni jangan terlibat dalam kegiatan rasuah. Itu mungkin penambahbaikan dan juga antara perkara yang perlu kita perhatikan untuk kita memastikan negara kita ini bebas daripada rasuah. Tapi Datuk Seri, kalau kita lihat juga kepada Indeks Persepsi Rasuah Malaysia CPI yang jatuh ke tangga 57 pada tahun 2020 ini, apa masalah yang kita hadapi ni? Sungguh pun kita lihat banyak tangkapan oleh SPRM di kaca TV, akhbar dan SPRM kita tahu lakukan kerja. Namun CPI kita masih lagi di tangga sebegini, Datuk Seri. Kita kena ingat CPI ini bukan bergantung saja kepada rasuah ya. Ia juga melibatkan tadbir urus dari segi sistem demokrasi dan juga sama ada kita telah implement akta dana politik dan sebagainya. Itu merupakan perkara yang patut kita lihat juga. Yang satu lagi ialah kestabilan politik di negara dan juga CPI ini di surveinya adalah merupakan secondary sources. Ia bukan primary sources, ia dilakukan oleh elit-elit bisnes yang bekerja di Malaysia dan juga orang luar ataupun pakar tempatan yang memberi yang melakukan survei. Dan sudah tentu kita dapati bahawa apabila keadaan negara tidak stabil, keadaan politik pun huru-hara, sudah tentu ia akan memberi markah yang rendah. Satu lagi sudah tentu kita dapati bahawa rasuah politik ya berbeluasa, termasuk juga pemberian wang ketika undi pilihan raya kecil dan sebagainya dan pilihan raya tertentu. Ini menyebabkan bahawa orang yang melihat, yang memberi markah kepada survei CPI kita telah memberi markah yang rendah. Jadi salah satu daripada cara untuk kita memastikan bahawa perkara sedemikian tak berlaku, hendaklah kita memasti iaitu strategi-strategi yang ditentukan oleh katalah plan anti rasuah nasional. Pertama dia pun macam lebih kurang tonggak Amerika juga yang ada 5. Kita ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iaitu tadbir urus politik yang baik. Yang kedua dari sektor awam memperbaiki dari segi kontrak yang banyak kita hilang. Yang keempat ialah dari segi kehakiman kita, naklah kita telus dan juga jujur dan juga memperoleh kehakiman yang boleh dipercayai. Satu lagi ialah agensi-agensi penguatkuasa hendaklah menjalankan tugas dengan baik dan juga hendak kita membantu agensi penguatkuasa. Akhir sekali ialah tadbir urus korporat pun ada dalam strategi plan anti rasuah nasional yang dilaksanakan oleh kerajaan. Tetapi malangnya tak diikuti. Tak diikuti oleh pemimpin politik, tak diikuti juga di sebahagian besar oleh jabatan kerajaan. Ini adalah menyedihkan. Baik, terima kasih Datuk Seri Akbar Sattar, Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Pentadbiran Malaysia atas kupasan itu.